kalau musim hujan permintaan tinggi, tapi untuk menghasilkan tu sangat susah. Sebab kita bila kita membuat produk kering ni, kita perlukan cahaya matahari. Jadi bila matahari tu tak ada, potensi sayur pucuk rosak ni tinggi. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda penonton-penonton WHI? Bertemu kembali di WHI siaran hari ini bersama saya Sugita dan juga Fahrin Ahmad yang saya pasti dan saya tahu akan menceriakan tengah hari anda. Baik, ini adalah siaran 18 Januari hari Selasa dan di kesempatan ini juga kami di Wanita hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Thaipusam kepada semua yang menyambutnya, termasuk kepada si cantik manis ini, Sugi. Terima kasih Fahrin. Selamat Hari Thaipusam, Sugi. Ya, selamat menunaikan ibadat Hari Thaipusam kepada semua rakan-rakan yang sedang menyambutnya di luar sana. Walaupun tahun ini masih lagi dalam skala yang sederhana, Fahrin. Kalau kita lihat pagi tadi ada seorang memberitahu saya, Batu Caves tak ada apa-apa berlaku ke? Sebab saya lalu tadi macam diam, sunyi semacam. Ya, sebab tahun ini seperti mana yang kita tahu tiada cover. Hanya ada Pal Kudem yang nak membawa susu. Bolehlah ini seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang ini. Jadi sedikit sebanyak Sugi juga boleh berkongsikan tentang SOP terkini perayaan Thaipusam pada tahun ini. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan di Batu Caves lah ya, tidak melebihi 6,000 penganut dibenarkan dalam sehari dan 18 sesi sembahyang diadakan dari jam 5 pagi hingga ke 11 malam nanti. Dan mengikut apa yang dikongsikan juga, setiap sesi sembahyang itu tidak melebihi 30 minit dan tidak melebihi 500 penganut dalam satu sesi itu. Jadi semuanya saya rasa dalam keadaan yang terkawal dan semoga semuanya dipermudahkan bagi mereka yang akan ke Batu Caves ataupun di Pulau di Penang, di mana-mana kuil yang di Thaipusam disambut secara norma baharu ni. Besar-besaran dalam norma baharu. Okey, dan berkongsi sedikit ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan selamat menyambut Thaipusam kepada semua penganut Hindu di seluruh negara yang meraihkannya, dan menerusi catatan di laman Facebook beliau berharap perayaan itu disambut penuh pengertian yang mendalam dan bersama keluarga tersayang terapkan perayaan dengan amalan norma baharu untuk keselamatan diri kita, keluarga dan masyarakat. Selamat menyambut Hari Thaipusam. Ya, itu dia. Ini sedikit sebanyak yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan sambutan Thaipusam. Okey, tadi saya kata saya pasti, saya tahu Fahrin Ahmad bersama dengan saya akan menceriakan hari Selasa anda. Dia bukan saja menceriakan, tetapi hari Selasa memang ramai peminat-peminat kita sentiasa nantikan apakah menu kita pada hari ini. Menu kita hari ini cukup menarik, iaitu variasi menu tahu. Awak tahu masak tahu? Saya tahu masak tahu, rebus tahu, makan tahu saya pandai. Okey, tetapi inilah dia apa yang ada di hadapan kami. Kalau kita tahu tahu itu ataupun tahu itu dihasilkan daripada kacang soya. Dan ini ada beberapa jenis, Sugi. Sugi ni tahulah. Tahu keras. Tahu telur, yang ini fucuk. Yang ini kan. Betul. Macam saya sendiri, Fahrin, sebagai seorang vegetarian, memang tahu ni saya makan berlebihan daripada orang lain lah. Sebab digantikan dengan daging kan. Tapi kadang-kadang mungkinlah ramai dalam kalangan anda pun tahu yang kalau tahu ni makan banyak sangat boleh memudaratkan kesihatan ke tidak. Kalau bagi saya semuanya dalam skala yang orang kata moderation is key. Tapi hari ini persoalan anda mungkin akan terjawab juga, sebab kita akan bersama dengan seorang pakar yang akan membantu memberikan penerangan berkaitan dengan tahu ini. Okey, sebelum kita meneruskan lagi perkongsian kita, apa kata kita saksikan perkongsian TikTok ini mengenai tahu. Anda tahu ke tak tahu? Jom kita saya tengok. tahu, awak tahu. Pagi hari menyapa dengan indah, ku tersenyum melihat kau masih lelap. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati.
Sedapnya. Farid, awak perasan tak tahu ni adalah antara bahan masakan yang universal. Masakan India ada, masakan Melayu ada, Betul. Cina ada, Jepun, Korea, di mana-mana juga ada tahu. Yang itu awak tahu. Ya. Tapi awak okey, kat Jepun Okey. kalau panggil kita orang Melayu kita panggil tahu lah. Orang India pun tahulah. Tahu juga Okey, Tahu kalau dalam Jepun sambal. dia panggil apa? Alamak, cuba awak berikan saya sedikit info hari ini. Tofu. Tofu. Okey. Kalau tofu. Korea Dobu. Okey, baik, itu yang kita selalu dengar, sizzling tofu. Dobu. Kalau orang India kan, Farin, kalau masak, awak tahu kalau makan makanan pisang tu ada sambar kan, yang dia macam kari dal tu tapi dia berair sikit. Sambar makan dengan tahu sambal tu, dia punya kombinasi dia memang sedap sangat. Okey, bagi anda semua yang di rumah tu, kalau ada tahu kat peti ais sudah boleh keluarkan sekarang. Teruskan bersama dengan kami. Kita nak masak sekejap lagi dan pelbagai perkongsian termasuklah tentang pemakanan, nutrisi dan juga bagaimana mereka membuat tahu ini. Kalau anda ada sebarang pendapat dan komen, kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga follow Instagram kami WHI TV3. Kami tahu anda dah tak sabar, jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, selamat bercuti dan terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, seperti mana yang kita dah war-warkan tadi, hari ini kita nak berkongsi variasi menu tahu. Dan kini saya bersama dengan Puan Niza Atira, pemilik The Kitchen 18. 18 betul Okey. Ada kisah perkongsian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, tapi sebelum tu dah alang-alang penonton nampak sebenarnya kat depan kita ni ada apa ni, Niza? Tahu belauk sambal kicap Johor. Sebuah perniagaan yang dah dimulakan sejak 2018. okey, tetapi perniagaan ini adalah perniagaan yang bermula dengan suatu kisah yang bakal memberikan inspirasi kepada kita, kan? Kalau orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi mungkin Niza boleh kongsikan dengan kita juga. Kabarnya hari ini dah menjadi permintaan ramai ni. Alhamdulillah. So, bisnes tahu belauk sambal kicap Johor ni bermula 2018, di mana masa tu saya dan suami untuk menambah baik kehidupan lah kan. So, kami kontak sahabat di Johor bertanyakan tentang resepi tahu belauk ni, and bermula daripada situlah perniagaan bisnes tahu belauk ni sampai ke hari ni. Kabarnya ada artikel kongsian mengenai tidur beralaskan toto dengan gaji hanya berbaki RM25 saja. Mungkin boleh, kalau tak kisah, dikongsikan sedikit dengan kita, Niza. Pada waktu tu. Pada waktu tu 3 tahun lepas, sebab kita orang, saya dan suami daripada Johor Bahru migrate ke KL selepas berkahwin, and after tu husband tak bekerja selama 6 bulan. So itulah saya yang bekerja seorang. So daripada situlah kami decide untuk berbisnes tahu belauk ni. Dan sememangnya sebenarnya menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini untuk mengubah nasib diri sebenarnya. Walaupun dalam keadaan yang kesempitan. Tapi inilah dia yang kita nak kongsikan tentang apa yang kini menjadi kegemaran ramai dan permintaan ramai. Okey, tadi kita dah cerita ini adalah tahu berlauk. Betul. Betul Okey. Dan mungkin boleh ceritakan dengan kita bagaimana kita nak membuatnya. Yang kabarnya, okey, kalau kiri ni yang kalau kita dapat lihat, yang ini yang frozen Betul. Okey, yang ini yang dah siap. Okey, kongsikan bersama dengan kita, Niza. Okey, untuk buat tahu belauk sambal kicap Johor ni, bahan-bahannya asas adalah tahu keras, tahu Jepun, dan kita juga gunakan ayam, fully isi ayam. Dan kita akan ada bahan-bahan lain di dalam masa proses pembuatan tahu belauk ni, seperti daun sop, bawang Holland, cili, dan kemudian kita akan mixer semua, frozen selama 20 minit, dan dia terhasillah yang frozen macam ni. Maknanya dengan ayam tadi semua dicampurkan. Kita jadikan satu tahu yang baru. Okey. Maknanya dia mesti, okey, kalau dari segi kepekatan tu macam mana orang nak tahu dia betul-betul pekat? Kalau cair sangat kan tak jadi pula kan? Kita memang ada sukatan dia. Okey. Sukatan dia memang dah fix lah setiap proses pembuatan tahu belauk tu.
Baik. Okey. Kukus selama 20 minit. Kukus selama 20 minit. Maknanya kalau tu taklah macam susah sangat. Tapi katalah mungkin kita nak variasikan juga. Katalah mereka tak nak guna ayam, masukkan udang apa dan sebagainya. Boleh lagi ke? Boleh juga. Boleh ada lagi. juga yang dekat luar tu dia ada guna udang, letak daging untuk variasikan lagi rasa tu. Okey, dan baik, mungkin ramai juga yang bertanya bermakna Niza ada menjual yang di sejuk beku ni, Ada. yang frozen ni. Ada. Betul. Okey, kalau yang sejuk beku ni berapa lama dia boleh tahan? Katalah mereka mencuba sendiri di rumah, letak di dalam peti ais, berapa lama boleh tahan? Tahu frozen ni kita keep di dalam bahagian chiller sahaja selama dia tahan 7 hari ke 8 hari. 7 hingga ke 8 hari. Okey. Baik, dan satu lagi sebenarnya kan, kalau tahu ni saya percaya cara menggoreng juga memainkan peranan. Kadang-kadang api besar, minyak terlebih kekurangkan. Mungkin ada sebarang tips-tips yang Niza boleh kongsikan untuk menggoreng tahu belauk ni jadi dia sedang-sedang elok aja sedap. Okey, berdasarkan saya punya pengalaman lah. So tips untuk goreng tahu belauk ni, sebab tahu belauk ni dia punya tekstur lembut. Okey. So kita pastikan minyak masak tu betul-betul panas, dan tips untuk garing di luar, lembut di dalam, bancuhan telur tu kita campurkan bersama dengan bancuhan tepung jagung. Kita gaul sekali telur, kita kacau, campurkan sekali dengan bancuhan tepung jagung. So dia akan rangup di luar, juicy di dalam. Dengar tuan-tuan dan puan-puan. Itu antara tipsnya. Dan tips terakhir yang kita nak tanya sikit, yang sambal kicap tu macam mana buat? Sambal kicap Johor lain tau. Okey. So specialnya tahu belauk kita ni sambal kicap Johor lah. So disebabkan saya asal daripada Johor, kita nak bawa sambal kicap Johor tu dekat KL Selangor. So macam mana nak buat sambal kicap Johor ni? Specialnya kita tak ada tambahan perasa MSG dan air, hanya kicap, dan blend semua bawang putih, cili padi merah dan kicap dan gula. Kemudian selepas dah mixer blend, kita akan perahan limau nipis. Nampak tu istimewanya masakan Johor, dan orang Johor seperti saya juga. Okey, ramai yang pasti dah bertanya dah, macam mana nak order ni apa semua kan. Maknanya sambal kicap didatangkan sekali Betul. ke? Alhamdulillah. Okey, di mana mereka boleh mencari Niza? Instagramnya. Okey, boleh kontak kami di Instagram The Kitchen 18 seperti yang tertera. Dan boleh je kontak di link di bio Instagram. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Niza kerana berkongsi dengan kita bukan saja kisah inspirasi beliau tadi yang boleh memberi inspirasi kepada kita, tapi juga tentang menu tahu berlauk ini. Sebenarnya terlalu banyak menu berkaitan tahu ni. Yang ini sekali lagi kita nak kongsikan. Saksikan TikTok ini. So beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, turn a chapter, turn the page. I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed, I want to chop your body. Sos tiram. Okey, ni bahan-bahan. Mula-mula tahu telur, kita potong lagu ni. Lepas tu tepung jagung. Okey, kita tuang tepung jagung tu dalam pinggan. Macam aku bubuh lebih sikit. Kita kotak je dia macam ni. Nampak tak? Kita salut dengan tepung. Minyak tu dah panas, apa lagi? Kita goreng lah dia. Macam tu. Okey, bila kita buat macam ni, tak adalah tahu ni cepat pecah. Sebab tahu ni kan lembut gila. Nampak tak? Kita boleh balik-balikkan dia. Steady je. Kita bubuh air sikit. Okey, dah bubuh air tu kita gaul lah. Nampak tak dia cair macam tu? And then kita bubuh bancuan air tepung jagung. Air tepung jagung ni, tepung tu aku ambil daripada yang tadi tu je. Salut-salut tu. Tak payah nak bazir-bazir. Nampak tak? Bila dia dah hampir clear macam ni, dah siap. Kita dah boleh terus tuang dekat atas tahu yang kita dah goreng tadi. Tada! Senang je.
Macam kacang. Tada, senang je. Okey, baik. Sekarang ni kita akan bersama dengan Puan Nur Hayati Azmi selaku Pegawai Pemakanan dari Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Selamat tengah hari, Puan. Selamat tengah hari, Surita. Hai. Hai, sihat ya, Puan? Saya suka tenaga Puan tu. Makan tofu ke tadi? Alhamdulillah. Makan tofu ke macam mana tadi? Ya, Makan tofu ke apa hari ni? hari ni, macam mana Surita tadi? Tak, saya tanya awak makan tofu ke macam mana, Puan? Makan. Saya makan. Okey, baik. Salah satu antara yang wajib lah. Ya, betul. Hidangan. Okey, Puan Nur Hayati, kita nak tahulah, kita cakap mengenai tofu kan ataupun tahu ni, kita tahu asasnya daripada kacang soya. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan dahulu, apakah sebenarnya kebaikan tofu? Kita tahu ni dia banyak protein, kalsium. Mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih terperinci mengenai khasiat tofu ini. Okey, alright. Untuk tofu ni sebenarnya dia adalah merupakan satu makanan yang ada kandungan protein, ada kandungan vitamin, mineral dan juga dia memberikan mengandungi essential amino acid yang mana yang badan kita tak boleh buat tapi kita kena makan tahu ni baru dapatlah. Cerita macam tu, okey. Dan juga sebenarnya tahu ni dia mengandungi isoflavone iaitu plant estrogen seperti phytoestrogen. So isoflavone ni dia mengandungi banyak kebaikan kepada kita lah, kepada manusia ya. Salah satunya tofu ni dia gluten free, tak ada kolesterol. Itu yang pertama. So bila tak ada kolesterol ni, bila dengar kata tak ada kolesterol ni, orang akan kaitkan dengan jantung. Ya. Okey. So ada juga kajian yang dibuat berkenaan dengan pengambilan soya ataupun tofu ni, sebab tofu ni dia daripada kacang soya kan, ataupun susu soya. Okey. Dia dikatakan mampu untuk menurunkan paras kolesterol jahat ataupun kita panggil dia LDL. Okey. So bila kolesterol LDL kita tu dalam keadaan yang normal, so risiko untuk sakit jantung tu pun akan berkurangan. Okey, baik. Dan memandangkan Puan dah sebut mengenai isoflavone yang sering kali juga dikaitkan dengan kesihatan wanita, mungkin Puan juga boleh sentuh sedikitlah isoflavone ni dalam tofu ni, kalau berlebihan adakah ia memberikan kesan sampingan kepada wanita dan juga lelaki? Sebab ada banyak juga artikel yang berkait dengan isoflavone dan kesihatan lelaki. Okey, sebenarnya daripada masa ke semasa banyak kajian telah dibuat. Okey. So dulu dikaitkan dengan kanser. Bila kita makan ada estrogen semua ni, dia ada kait dengan kanser. Tapi selepas banyak kajian dilakukan, sebenarnya tidak. Okey, dia tidak berkait. Dan kalau untuk pengetahuan semua, sebenarnya sumber makanan daripada soya ni walaupun dia ada isoflavone, tapi sebenarnya dia punya tahap tahap estrogen yang tinggi tu tak ada sebenarnya. Dia tidak berkait langsung. Dia tak berkait langsung dengan dengan kanser ke, tak ada. Okey. Baik. Jadi secara amnya, apa pun kita harus makan, cari keseimbangan lah ya. Seperti yang saya katakan tadi, moderation is key kan. Jadi ada apa-apa yang perlu mereka tahu tak kalau mengambil tofu secara berlebihan? Okey. Apabila mengambil tofu secara berlebihan ni, yang saya boleh kaitkan adalah dengan kita kata gout. Okey. Sebab walaupun kandungan purin dalam kacang soya ataupun tofu ni kita katakan sederhana, tapi kalau kita kata kita ambil terlalu banyak, maksudnya dia punya kandungan asid purin tu akan jadi lebih meningkat kan. So itu dia punya antara salah satu kesannya lah kalau anda makan secara berlebihan. Macam kita kata tadi, moderation is the key. So moderation is the key, balance and variety, kepelbagaian. Bukanlah kita kata tiap-tiap hari nak makan soya, taklah kan. Tapi makan hari-hari pun jemu. Saya sebagai seorang yang makan banyak tofu, saya tak boleh makan hari-hari, memang tak boleh. Tapi khasiatnya memang banyak lah kan, seperti yang Puan dah kongsikan di awal tadi. Tapi lah kan Puan nak tanya juga, selain daripada kita memasak untuk seperti menu-menu yang kita sedia tahu, apa antara cara lain yang mereka boleh makan tofu ini? Okey.
salah satunya tofu ni selain daripada kita boleh buat lauk lah. Okay. Mungkin kita boleh varietikan dengan kita buat homemade sausage tahu, homemade burger tahu, homemade homemade nugget tahu, which is yang kita boleh kontrol kandungan garam dia dan dia sangat sesuai untuk anak-anak kita. Since daripada kecil kita boleh ajar diorang macam mana makanan yang kita tidak terlalu tinggi dengan garam. Sebab lidah kita ni bila kita daripada kecil kita dah biasakan dengan gula yang tinggi, garam yang tinggi. Betul. Nanti dia tak boleh terima makanan yang kurang garam dengan ataupun less sugar semua ni kan. So daripada kecil better lah kita latih anak-anak makanan yang kita buat sendiri di rumah. Dan sebenarnya dia lebih selamat lah, sebenarnya lebih orang kata food safety tu ada kan bila kita as a mother buat makanan untuk anak-anak kita sebenarnya. Okey. Dan Puan Nurhayati, secara ringkas dia, satu lagi soalan saya nak tanya. Kadang-kadang kita bila kita goreng sayur, kita tahu yang nutriennya akan berkurangan sedikit. Untuk tahu, kadang-kadang kalau tak goreng memang tak boleh sebab tahu lembut kan. Adakah nutriennya juga akan berkurangan apabila kita goreng ataupun apa yang boleh Puan kongsikan berkaitan dengannya? Okey, biasanya kalau kita goreng ni dia punya nutrien jarang berkurang. Dia akan bertambah sebab kita akan tambah fat kat situ. Okey. Dia akan tambah fat kat situ lah. Tapi kalau macam steam, kukus kan benda, saya rasa dia tidak ada isu sangat sebenarnya. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurhayati atas perkongsian hari ini. Macam-macam dikongsikan Puan daripada kebaikannya, keburukannya. Yang penting kita cari keseimbangan, makan dalam skala yang sederhana. Terima kasih. Jaga diri Puan Nurhayati. Sama-sama Zulita. Okey, baik. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita ada lagi menu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terus bersama di Wanita hari ini. Kalau tadi sebelum berehat, Sugi dah berkongsikan tentang khasiat nutrisi tauhu. Dan kali ini cukup menarik, teruskan bersama dengan saya. Kerana kali ini anda perlu tahu bagaimana untuk membuat tauhu. Ini cukup menarik. Dan bersama dengan saya ialah Nur Nabila Fatihah yang merupakan pemilik Personal Kitchen 13. Betul. Okey Nabila, cukup menarik sebenarnya kan. Kalau kita tengok orang-orang membeli tahu dan sebagainya. Tapi menarik dan uniknya Nabila ini adalah beliau membuat sendiri tahu yang ada untuk juga dijadikan menu-menu lain. Jadi ini yang kita nak kongsikan penonton, bagaimana kita boleh membuat tahu sendiri. Okey. Cara dia kita punya perlukan susu soya dan telur saja. Okey, susu soya dan telur sahaja. Ini okey, bagaimana cara mudah untuk anda membuat sendiri tahu di rumah. Okey, jadi susu soya dan juga telur ni macam mana kita nak jadikan dia tahu seperti ini? Okey, mula-mula kita perlukan campurkan semua susu kedua-dua bahan, susu soya dengan telur. Lepas tu kita dah campurkan, kita blend sekali. Nak pukul dengan blend boleh, dengan dengan pemukul sendiri boleh. Jadi lepas dah pukul, kita kukus dengan mengukus selama 45 minit. Okey, seperti mana kita saksikan ni, maknanya dicampurkan dengan telur. Okey, kalau ikut sukatan, berapa biji telur, berapa banyak soya ni? Okey, untuk satu jug kita perlukan satu kotak susu soya dengan 10 biji telur. Satu kotak lebih kurang 1 liter. 1 liter, betul. Jadi apa, kalau mengikut pada pendapat Nabila sendiri, apa kelebihan dan kepuasan dapat buat sendiri tahu ni sebenarnya? Salah satunya sebab kita boleh bawa banyak. Kita boleh bawa banyak. Lepas tu kalau rasa kita nak jenis macam jenis orang yang untuk diet, kita boleh guna untuk susu lain. Macam susu untuk low fat ke, kurang lemak ataupun full cream boleh guna. Jadi itulah salah satu kelebihan dia. Okey. Dan seperti mana yang kita saksikan ni tadi, yang ini memang kita akan dapat sepekat ini Ya, betul. Okey. Jadi sebab tu kita kena tapis dia bagi dia hilang dia punya nanti bila kita dah kukus dia takkan ada rasa bertumpuk-tumpuk nanti. Dan kita akan masukkan di dalam bekas ataupun acuannya. Dan berapa lama kita nak kukuskan tu? Kita kukus selama 45 minit hingga sejam. Okey, dan kalau dari segi rupa dia, macam mana kita nak agak-agak dia tu sebenarnya menjadi? Tekstur dia kalau kita tengok daripada dekat depan ni, kalau dia dah pejal,
Kita kalau kita cucuk sikit, guna sudu ke guna lidi ke, dah pejal kita dah boleh terus angkat. Kalau macam masih lagi kita ngukus nampak lagi air soya tu, kita kena kukus lagi lah. Okey, sebelum kita berkongsi menu tahu telur masin Ya, betul. Okey, saya nak tunjukkan kepada para penonton. Okey, ini adalah apa yang kita dah tunjukkan tadi yang dah siap, tetapi ada juga teknik penyimpanannya yang telah dikongsikan tadi, iaitu ini cara nak simpan. Maknanya kita masukkan air, betul Ya, betul. Masukkan air, kita rendamkan dan terus boleh disimpan. Berapa lama boleh tahan jadi Nabila? Boleh tahan seminggu ke hingga 2 minggu. Wah. Jadi senang. Jadi kalau nak buat sendiri tu kita boleh confident, kita boleh masak dengan maknanya lepas ni saya boleh jual tahu ni. Ya, betul. Okey, baik. Kita terus ke menu yang seterusnya. Tadi kita dah tahu macam mana nak membuat tahu ini. Ini juga adalah satu yang menarik di mana Nabila akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk membuat sos telur masin untuk tahu yang telah digoreng ini. Ya, betul. Okey, macam mana? Apa bahan-bahannya? Bahan-bahan ni kita hanya perlukan bawang putih, daun kari dengan cili. Macam mana kita buat chicken butter meat dekat rumah, kita boleh gantikan dia dengan tahu. Satu dia macam ni lah. Okey. Lepas tu sebut telur masin. Benda ni pun boleh juga dapat dekat pasar raya. Dalam talian juga boleh dapat. Dengan susu cair. Okey, susu cair ni susu cair tidak berperisa ke apa? Yang penting dia susu cair. Susu cair. Okey, baik. Bahan-bahannya kita dah ketahui dan macam mana kita nak buat sos tu. Okey, mula-mula kita panaskan minyak dulu. Okey, kejap Lepas tu kita letak sedikit minyak. Ini bermakna kita akan membuat sosnya, tetapi sambil-sambil kita tunggu minyak panas tu, tentang tahu yang telah digoreng ni, apa tips dan bagaimana cara menggoreng yang terbaik untuk tahu kita tadi tu? Cara nak goreng yang terbaik, saya selalu gunakan dengan tepung jagung saja. Okey. Kalau dengan tepung biasa boleh juga, tapi saya selalu tepung jagung? Sebab tu tepung jagung dia lagi tekstur dia lagi crispy. Macam mana kita goreng ayam guna tepung jagung, boleh juga goreng dalam tahu. Lepas tu rupa dia pun cantik kan. Okey. InsyaAllah nampak gaya cantik tu kita dah boleh masukkan. Okey, mula-mula. Tadi apa tadi? Daun kari, daun bawang putih dengan cili hijau. Boleh je cili hijau boleh, cili merah boleh. Okey. Siapa nak pedas, pandai dah tahu cili lebih. Boleh kan? Okey, kita letakkan semua ni. Okey. Saya tahu juga ramai yang bertanya, pasti ramai yang tertanya-tanya macam mana nak dapatkan serbuk telur masin ni? Dekat pasar raya juga kita boleh dapat. Cari je dalam paket ada yang paste boleh, serbuk boleh. Dalam talian tu kita boleh cari juga. Maknanya ini dia cerita dia ni, serbuk masin ni. Okey. Kalau berapa banyak serbuk tu kalau ikut pada sukatan? Untuk sukatan kita hanya guna 2-3 sudu saja. Kalau lebih nanti jadi masin. Yang bagusnya dekat dalam masakan ni saya tak menggunakan garam pun. Baiklah, memang dah masin ni. Betul, dah masin. Jadi saya tak guna garam. Boleh masukkan Nabila kalau dah boleh bersedia. Okey. Kita nak tunjuk kepada penonton. Macam mana? Okey, ingat jangan kita tunjuk banyak ni, jangan masuk semua pula kan. Betul. Okey, kita dah garing semua ni. Kita letak 2 sudu saja dulu. Okey. Okey, kita kacau dulu sampai dia sebati. Dan kalau kita tengok pun minyak tu, selain daripada tu nanti kita akan masukkan susu cair. Susu cair. Ui, bau dia pun dah sedap ni. Mana taknya ada daun kari, ada bawang putih tadi. Baik, seterusnya. Nak tambah lagi? Okey. Sikit je. Okey. Saya rasakan sebenarnya kepekatannya juga penting. Macam mana kita nak tentukan kepekatan terbaik? Maknanya akan ditentukan oleh jumlah susu lah. Jumlah susu. Tapi jangan terlalu berkuah sangat. Kita nak buat kering saja. Okey, jom kita masukkan susu cair tu. Okey, sikit saja. Okey, dah siap. Okey, untuk pengetahuan semua juga, di mana Nabila ni sebenarnya menjalankan perniagaan dari rumah. Ini adalah salah satu daripada menu lunchbox yang ditawarkan oleh beliau. Betul. Saya selalu buat lunchbox dekat rumah untuk office ayah saya. Sepanjang masa coronavirus kan kita banyak kedai tutup kan. Kejap, kita masukkan ni dulu. Masukkan dulu. Masukkan ni dulu. Okey, bila dah campurkan semua. Dan saya pasti bukan saja menu tahu telur masin ini saja, tetapi banyak lagi menu-menu lain, betul? Ya, betul. Antaranya apa tu? Antaranya macam biasalah ayam masak merah, asam pedas daging, asam pedas ikan.
Banyak lagi. Ini adalah antara salah satunya yang saya buat dekat rumah. Instagramnya kalau boleh dikongsikan, Nabila? Boleh search dekat Instagram Personal Kitchen 13. Personal Kitchen 13. Ya, betul. Wah, cukup menarik kerana kita bukan saja belajar membuat sos telur masin ni, tetapi paling menarik kita boleh buat sendiri tahu di rumah. Di mana kalau kita rasa kita boleh pilih si bahan-bahan kita kan. Betul. Guna susu soya jenis apa dan Betul. sebagainya. Kalau rasa macam tak cukup cili, boleh tambah cili lagi. Boleh tambah minyak bijan sikit. Okey, yang itu apa yang terakhir tu agaknya tu? Yang ini saya letak minyak bijan sikit. Okey. Okey. Nampak raya dah siap. Sekejap lagi kita akan hidang dan kita akan tunjukkan dan kongsikan di penghujung siaran nanti. Tetapi ada lagi yang menarik mengenai sesuatu yang berasaskan tahu ni, iaitu fucuk. Tadi kat dalam kita dah tunjuk dah. Fucuk tu yang kering, tu yang keras kan. Tapi ini cukup menarik kerana kita nak kongsikan mengenai warisan perniagaan keluarga membuat fucuk selama 39 tahun. Jom kita saksikan. Okey. Siap. Tekstur yang lembut, rasanya yang enak dimasak sup, tumis mahupun goreng, tahu kering atau lebih dikenali sebagai fucuk antara makanan yang digemari rakyat Malaysia. Minat yang mendalam serta menyedari akan sukarnya untuk mendapatkan sayur fucuk halal telah membuatkan Siti Aisyah Sulaiman, 35 tahun, tekad untuk meneruskan legasi keluarganya dalam industri produk makanan halal. Menurut Aisyah, pembuatan sayur fucuk ini memerlukan kesabaran yang tinggi kerana banyak proses yang perlu dilalui sebelum ia siap sepenuhnya. Untuk menghasilkan sayur fucuk, kita mengambil masa yang lama. Setiap 15 minit baru kita dapat hasilkan satu keping sayur fucuk. Dan satu hari kita dapat hasilkan lebih kurang 4,000 packs. Maknanya produk high-end yang siap untuk dijual adalah 4,000 setiap hari. Kerumitan proses membuat fucuk bukan penghalang buat bekas jurutera ini untuk terus fokus dalam perniagaan tahu kering. Kebiasaannya, proses membuat fucuk ini akan dilakukan pada waktu petang hingga ke tengah malam. Ini kerana untuk membuat fucuk, mereka perlu bermain dengan bahang dapur panas. Cuaca memainkan peranan penting. Jadi bila dapur panas, jadi kat luar tu sejuk. Jadi bila kita buat fucuk, menghasilkan fucuk adalah setiap 15 minit baru kita angkat. Jadi masa singgang tu staf boleh rehat. Jadi kalau dalam pun panas, luar pun panas, jadi kerja tu akan jadi lambat. Jadi bila kat dalam panas, so dia orang boleh rehat dekat luar dengan keadaan sejuk lah. Jika dahulu mereka hanya menggunakan dapur kayu bagi menghasilkan tahu kering ini, kini kilang yang baru beroperasi 2 tahun lalu banyak membantu mempercepatkan proses pembuatan sayur fucuk. Menurut Aisyah, pemilihan soya sangat penting bagi menghasilkan sayur fucuk yang berkualiti dan sedap. Kita menggunakan bahan sayur fucuk ni adalah soya yang bermutu tinggi daripada Kanada. Kenapa kita pilih Kanada adalah soya yang dihasilkan tu kualiti tinggi dan pati soya yang dihasilkan tu lagi lemak dan cantik lah bila menjadi sayur fucuk. Tidak ada perniagaan yang tidak mempunyai cabaran. Pandemik COVID-19 nyata turut memberi impak besar terhadap perniagaannya apabila dia terpaksa menghadkan pengeluaran sayur fucuk. Walau bagaimanapun, bagi Aisyah untuk bertahan selama 39 tahun dalam industri pembuatan sayur fucuk ini, dia perlu lebih optimis dan sentiasa bersedia dengan apa jua kemungkinan yang mendatang. Cabaran dalam memasakkan sayur fucuk ini adalah cuaca lah. Kalau musim hujan, permintaan tinggi. Tapi untuk menghasilkan tu sangat susah. Sebab kita bila kita membuat produk kering ni, kita perlukan cahaya matahari. Jadi bila matahari tu tak ada, potensi sayur pucuk rosak ni tinggi. Dan bila dia tak kering sepenuhnya, dia akan naik kulat dan kita akan waste kat situ lah. Sebab kos menghasilkan sayur pucuk ni
tinggi sebab kita masih menggunakan kaedah manual, masih menggunakan tangan. Jadi kita kos kita sangat tinggi dekat production. Sehingga kini sayur pucuk yang dihasilkan oleh Aisyah dan keluarga telah pun berada di seluruh Malaysia. Diharap sayur pucuk keluaran anak tempatan ini mampu mencapai pasaran antarabangsa satu hari nanti. Okey, baik. Kita ada lagi menu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Kali ini kita nak ke Korea pula, tapi tak payah jauh-jauh. Kita bersama dengan Encik Muhammad Izwan Shah Osman selaku pengurus Gangnam Station Restaurant bersama dengan Chef Putra yang akan menunjukkan ataupun berkongsi bersama dengan kita 2 jenis sup yang mungkin anda selalu tengok dalam K-drama yang selalunya ditonton. Okey Chef, apa antara 2 sup berasaskan tofu dari Korea yang Chef Encik nak kongsikan? Maaf. Okey, yang Chef pertama, boleh mula Chef di situ nak tunjukkan. Okey, yang pertama yang ni sundubu jjigae, iaitu sup tahu telur lah. Yang kedua ialah kimchi jjigae, iaitu sup kimchi. Baik. Jjigae maksudnya sup, betul ya? Dan dobu ialah tofu. Okey, nak kongsikan yang mana satu dahulu? Okey, kita akan kongsikan sondubu dulu lah. Okey, sondubu. Sondubu jjigae. Okey, yang ini bahan-bahan dia lah. Okay, ada yang pertama kita masukkan seafood. Yang kedua kita masukkan tofu, tahu telur tu. Baik. Yang ketiga kita masukkan labu Jepun. Oh, labu. Yang ini labu Jepun. Dari jauh nampak macam timun Jepun tu. Ya, betul. Ini labu Jepun. Okey, baik. Lepas tu kita masukkan ni paste cili. Maksudnya kita masukkan segala-galanya macam nak masak sup. Ya, betul. Tak ada orang kata macam seasoning ke apa yang digunakan ke? Ada seasoning. Kita gunakan pati ayam. Sebut pati ayam. Dan Ajinomoto. Okey, baik. Perasalah, sebut perasalah ya. Okey, sundubu jjigae yang ini kenapa kena guna tofu telur tadi? Sizzling tofu tadi. Sebab dia sesuai untuk tofu telur saja. Okey. Untuk kalau kimchi kita gunakan tahu biasalah, tahu petak tu. Itu perbezaan dia lah. Okey, maksudnya rasa apa perbezaan rasa antara sundubu jjigae dengan kimchi jjigae ni? Okey, kimchi dia akan ada rasa masam, ada rasa manis. Faham? Okey, kalau untuk sundubu ni dia rasa biasa saja. Okey, sebab kalau saya lihat dari sini kedua-duanya nampak sama saja. Nampak sama. Tapi yelah, lepas Encik kongsikan apa antara bahan dekat dalam dia, mungkin saya boleh tahu apa perbezaannya. Okey, kalau ikut kesesuaiannya, rasa dia tu, yang mana satu biasanya menjadi kegemaran orang ramai? Banyak yang ambil kimchi. Kimchi. Okey, sekarang ni nak tahu pula dalam sup kimchi ataupun kimchi jjigae ni apa pula antara bahan-bahannya? Bahan-bahan untuk kimchi kita ada kimchi, kita ada bawang besar, kita ada ayam. Kalau tak nak pakai ayam pun boleh pakai daging je lah. Okey, yang ni ada sebut pati ayam. Faham? Ada gula, Ajinomoto, sebut cili, ada putih, cuka apple, ada mi. Yang ni mi bukan mi suun Ini mi dari Korea. Oh, mi dari Korea. Nama ni ada special? Ada nama istimewa dia ke? Yang mi panggil glass noodle. Glass noodle. Okey, baik. Untuk yang ini pula, tofu yang digunakan adalah tofu yang ini. Tofu biasa, tofu biasa. Okey. Tapi lah kan Encik Izwan, kita nak tahu kimchi ni tofu kita tahu memang banyak khasiatnya. Kimchi pun memang ada khasiatnya sebab ada probiotik kan, diperap dan sebagainya. Tapi rasa dia banyak sodium. Ya, betul. Jadi bila nak buat sup ni, perlu kita jaga berapa banyak kimchi yang dimasukkan? Jangan terlalu banyak. Dalam 1 sudu ataupun 2 sudu pun sudah cukup. Ini dah banyak lah ni untuk satu. Ini untuk seorang makan lah. Okey. Bila nak gunakan tofu ni dalam sup, kita masukkan tofu dia last ke macam mana sebab tak nak pecahkan tofu dia? Untuk kimchi kita akan masukkan last sekali. Sekali dengan mi, dengan enoki mushroom, dengan cendawan tiram. Dan ni daun bawang. Okey. Dan kalau kita lihat kat depan ni, nasinya atas dia ada ditaburkan seaweed. Ya, betul. Dalam supnya tak ada seaweed. Tak ada seaweed. Mengapa? Sebab saya suka makan sup dengan seaweed. Yang ini untuk nasi je seaweed ni sebagai hiasan lah. Dia memang Korea, dia memang tak masukkan dalamnya untuk hiasan je. Saya fusionize lah Malaysian, Korean semuanya. Okey, kalau kita lihat di sana, Chef Putra dah siapkan sondubu jjigae yang tengah direbus sekarang ni, tengah masak. Yang seterusnya Chef nak sediakan kimchi jjigae. Okey, selain daripada kedua-dua sup ni, apa antara sup lain yang menggunakan tofu yang boleh Encik kongsikan?
Yang menggunakan tofu dekat kedai kami. Ya. Salah satunya galbitang. Gabita. Saya segita. Itu Galbitang. Gabita. Okey, apa keistimewaannya? Dia sup daging. Okey. Sup daging Korea. Ada tofu juga di dalamnya? Ada tofu dia. Okey, maksudnya tofu ni adalah asas dalam hampir ke semua sup di Tak Korea. juga. Okey. Dia ikut kepada kesesuaian. Sup. Tak semua yang boleh letak tofu lah. Okey, dan tapi tofu jenis mana yang selalunya ada dalam sup dari Korea ni? Adakah tofu sizzling tofu yang lembut tu ke ataupun tofu yang biasa? Kebanyakan tofu yang itulah yang lembut tu, tofu yang lembut, telur ya? tu orang panggil tofu telur. Okey. Sekarang ni chef masukkan tu serbuk cili Serbuk ya. cili ya. Okey, maksudnya sup Kimchi guna serbuk cili. pedas sikit. Dia ikut kesesuaian. Kalau kita yang suka pedas boleh lebihkan serbuk cili lah. Kalau yang suka masam boleh lebihkan cuka. Lebihkan cuka. Tadi ada apple vinegar. Ya, betul. Tapi yang tadi sonde bujigi tak ada. Okey, maksudnya ikut kesesuaian masing-masing lah. Ikut cita rasa masing-masing apa yang anda suka kan. Ya, Okey, dan selain daripada kedua-dua sup ni dan sup yang dikongsikan tadi, menu-menu daripada Korea yang menggunakan tofu. Boleh Encik kongsikan? Yang ini sajalah. Yang memang sup sahajalah kebanyakannya. Kebanyakan sup saja. Okey, dan kalau mereka di rumah ingin mencuba kedua-dua sup ni ataupun sup-sup yang lain, menu-menu lain, di mana lokasi restorannya? Okey, lokasi kami berada di Gym 45 Blok 6. Okey. Jalan Persiaran Sukan, Laman Sri Business Park. Section 13 Shah Alam. Oh, Shah Alam. Ya. Okey, baik. Nampaknya chef dah pun hampir siapkan kimchi jjigae itu. Sambil-sambil tu kita nak ambil bau dahulu. Kita akan berhenti berehat. Kalau anda di luar di rumah telah mendapat inspirasi, selamat mencuba ya. Ada apa-apa Encik nak kongsikan dalam bahasa Korea? Saya tak pandai. Tak ada. Kamsahamnida. Apa dia? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Okey, saya pun kurang faham apa itu. Apa maksudnya? Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Dah masukkan gelas noodle ya. Ya, kalau Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali lagi dan inilah menu-menu kita pada hari ini. Kita dapat kongsikan pelbagai pengisian pada hari ini. Macam mana nak buat tahu, nutrisi tahu. Dan kalau kita imbas kembali menu-menu kita pada hari ini, yang ini tadi tahu berlauk, kemudian ini tahu berlauk, tahu telur masin. Awak tak masak, awak tengok je kan? Saya tengok je. Tapi sekarang saya dah pandai buat tahu sendiri. Lepas saya dah belajar. Mungkin dapat inspirasi dari Farin. Menu Korea ni apa Sugi? Ini adalah sundubu jjigae dan juga kimchi jjigae. Awak tahu tadi awak ajar saya dobu tu tofu. Jjigae tu sup. Saya pun dah belajar sesuatu yang baru hari ini, dan kami juga sempat membaca komen-komen anda. Fauziah Khalid berkata tahu goreng saja dengan sambal kicap cili padi, yum. Dan juga Rise Kaizen berkata nak lagi sedap goreng garing-garing dengan tepung, makan dengan nasi atau makan begitu sahaja. Saya tahu goreng makan dengan sambal kicap Johor ni. Itu membuka selera. Okey, saya nak tambah sedikit fakta. Ramai yang mengatakan bahawa menu tahu ini adalah antara menu-menu yang sihat dan memangnya benar bagi mereka yang mengamalkan diet vegetarian seperti Sugi dan mereka di luar sana. Ini adalah pengganti protein yang menjadi pilihan kepada mereka. Kerana kalau kita melihat ini faktanya 124 gram tahu, kalorinya hanya 94 tetapi mengandungi 10 gram protein. Banyak, cukup tinggi. Maknanya kan kalori tak sampai 100 tapi 10 gram protein di dalamnya. Itu yang diterangkan juga oleh dietitian kita tadi, Fahrin. Sebab kalorinya kurang, lemaknya pun kurang. Ia bagus untuk mereka yang nak untuk jantung kita, untuk kesihatan jantung kita. Tapi apa yang dinasihatkan terbaik adalah mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak keterlaluan di dalam mengambil sesuatu jenis makanan sekalipun. Betul. Bukan sahaja tahu, apa jua makanan yang kita ingin ambil. Baik Fahrin, hari ini 18 hari bulan 18 Januari 2022. Sebenarnya hari yang cukup istimewa. Hari ini adalah ulang tahun kelahiran yang ke-62 buat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
dan itu merupakan antara paparan atau petikan daripada Instagram anak beliau, anak perempuan beliau. Dan kami di Wanita Hari ini mendoakan semoga terus dipanjangkan rezeki, diberikan keberkatan dan kerahmatan, dan teruslah bersama-sama dengan kami membangunkan Malaysia sebagai sebuah keluarga Malaysia. Wow, ucapan yang cukup manis daripada Fahrin Ahmad dan kami di keluarga WHI. Baik, WHI di sini saja buat hari ini, hari Selasa. Esok WHI kembali dengan satu lagi topik, berbaloikah sebuah pengorbanan? Antara pengorbanan lah, saya nak tanya awak teruslah sebelum awak tanya saya. Pengorbanan awak sebagai seorang bapa, seorang suami. Banyak pengorbanan kita untuk terus memastikan dan memberikan yang terbaik kepada keluarga dan juga kepada wanita hari ini. Antara ni tak boleh main bola, tak selalu main bola ya. Betul. Okey, Sugi, sedikit mengenai pengorbanan. Pengorbanan bukan saja mengenai apa yang kita berikan dan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk kasih sayang dan sebagainya, tetapi juga mungkin sedikit sumbangan wang ringgit. Dan ini yang kita nak juga kongsikan bersama dengan anda tentang tabung bencana NSTP Media Prima, di mana anda juga kami anjurkan untuk bersama-sama menyumbang ke tabung bencana NSTP Media Prima ini di akaun yang tertera. Pasti bukan saja untuk bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, tetapi banyak lagi yang akan kita berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk daripada tabung ini sendiri. Betul tu Fahrin. Baik, kalau anda ingin menghulurkan bantuan anda seperti Fahrin dah kongsikan, itulah tadi tabung bencana NSTP Media Prima. Kita ada masa lagi. Ini soalan untuk awak pula. Macam mana awak nak tahu sesebuah pengorbanan, ini pun saya nak tanya penonton bagaimana sesebuah pengorbanan itu berbaloi? Berat soalan awak ya. Macam mana kita nak tahu kalau sesebuah pengorbanan itu berbaloi? Biasa orang kata kalau ia menggembirakan orang lain, kalau macam awak lah kan, anak awak, isteri awak gembira, itu adalah satu pengorbanan yang cukup baik. Tapi bagi saya tak cukup kalau kita menggembirakan orang lain sahaja. Pengorbanan itu harus menggembirakan diri kita juga. Tak gunalah kalau menggembirakan orang lain tapi kita pula yang sengsara. Memang tak berbaloi. Tak berbaloi. Itulah dia sebenarnya perkongsian ataupun perbincangan cukup menarik pada hari esok. Jadi pastikan anda kembali bersama dengan kami jam 12 tengah hari. Dan untuk hari ini kami ucapkan selamat bercuti, terus jaga SOP. Kita tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang abang berani dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kalau hati dia siapa lagi? Wanita hari ini